Alright, kita nak sambung. Okay. So, apa yang berlaku di Vietnam iaitu faktor-faktor adanya nasionalisme ataupun semangat cinta akan negara ni kerana apa tahu? Di Vietnam adanya perubahan sosiopolitik dan sosioekonomi paling penting selepas kedatangan Perancis. Ingat, Vietnam telah dijajah oleh Perancis. Okey. Dan jadi perjuangan ini telah dimulakan atau dipelopori oleh golongan-golongan bangsawan dan juga pegawai-pegawai dari golongan Mandarin. Kalau ada pertanyaan, cikgu, apa itu golongan Mandarin? Golongan Mandarin ialah golongan-golongan pembesar yang menerima pendidikan Confucius. Confucius ni apa pula cikgu? Confucius ni adalah salah seorang daripada penyebar ajaran Confucius yang berasal dari China. Jadi Vietnam ni banyak menerima pengaruh daripada China. Maknanya China mainland lah, China tanah besar China tu. Jadi itu Confucius. So golongan Mandarin bukan tak ada kaitan dengan limau Mandarin. Tak ada. Tak ada kaitan dengan limau Mandarin. Ya, betul. Jadi mereka inilah, golongan-golongan inilah memperjuangkan untuk apa? Pemulihan sistem beraja. Mereka nak memulihkan sistem beraja. Yes, golongan Mandarin tu betul lah, bahasa tu lah. Maknanya orang-orang golongan-golongan Mandarin ni means golongan yang mengamalkan bahasa Mandarin dan mendapat pendidikan secara Confucius. Itu berkaitannya ya. So, golongan intelektual ini telah meningkatkan kesedaran politik dan gerakan anti Perancis. Idea ini telah disalurkan. Macam mana dia sebarkan idea nasionalisme? Iaitu idea ini disalurkan melalui akhbar Tribune, Indage dan juga Clocher File. Yang mana kedua-dua akhbar ini telah mengkritik penindasan Perancis dan juga menuntut hak rakyat. Maknanya mereka marah dengan Perancis kerana Perancis telah menindas mereka, menindas Vietnam. Dan Vietnam menuntut hak mereka. Baik, so Daniel tanya, cikgu ada beza ke Cina mainland dengan Cina tanah Melayu dari segi agama sebab ada yang Buddha dengan Confucius? Okey, baik, sebenarnya di dalam kelas kita ni ada pelajar-pelajar Cina. Okey, ada pelajar-pelajar kaum Cina. But don't worry, no offense. Sebenarnya kalau ikutkan Dan lah cikgu, bukan saya. Oh, okey. Yalah, Dan lah ni. Sebenarnya kalau ikutkan, sebenarnya kalau nak dikatakan macam Hokkien, orang Tionghoa dan juga orang seperti apa lagi banyak lagi jenis jenis orang Cina. Orang Cina banyak jenis. Okey, ada yang Hakka, ada yang Tionghoa, ada yang banyak lagi sebenarnya. Dan itu adalah kaum kita kata suku kaum dalam kelompok orang Cina. Kalau dikatakan Cantonese, Mandarin, kemudian juga ada lagi bahasa yang selain daripada kedua-dua itu adalah bahasa. Okey, jenis bahasa. Okey, Mandarin dengan juga Cantonese. Kemudian kalau katakan yang agama mereka pula adalah adanya Confucius. Kebanyakannya orang Cina adalah agama Buddha. Tapi ada juga yang mengamalkan Confucius dan juga ada yang mengamalkan agama Hindu pun ada sikit yang agama Hindu dan juga ada yang Kristian. Jadi kita kata itu adalah agama dan ajaran. So Confucius tu juga adalah satu ajaran. Dia sebenarnya ajaran je tapi telah menjadi agama. Jadi orang Hokkien ni kalau tak silap cikgu bahasa dia yang agak sedikit berbeza. Bahasa agak sedikit berbeza. Contoh, macam kalau kamu lihat orang Melayu Orang Melayu kalau di tanah Melayu, kalau di Malaysia orang Melayu Malaysia, orang Melayu Indonesia, orang Melayu Brunei, orang Melayu Singapura. Okey, bahasa mereka bahasa Melayu, tetapi ada sedikit yang berbeza. Ada sedikit perbezaan daripada segi bahasa. Betul? Jadi itulah sebagai contoh orang Melayu, kelompok orang Melayu itu perbezaan dia. Orang Cina pun ada perbezaan dia macam tu juga. Ya. Okey, so itu untuk pengetahuannya. Kita bukan nak offend sesiapa tetapi untuk pengetahuannya. Okey. Baik, Hannah kata ayah saya cakap Hokkien. That's why lah kita tahu Hannah ni memang muka-muka ala-ala Cina sikit. Kan? Okey. Baik. Kemudian kita sambung.
kita tengok Vietnam ini aliran ideologi bercorak revolusi yang didokong oleh dua aliran ideologi iaitu nasionalisme. Okey, ada dua ideologi. Okey, yang pertama kamu jangan keliru ya. Di Vietnam ada dua ideologi iaitu nasionalisme dan juga komunisme. Maknanya ideologi komunis pun ada di Vietnam. Dan nasionalisme ini didokong oleh parti Vietnam Quoc Dang Dang, VNQDD atau Parti Nasionalisme pimpinan Nguyen Tai Hoc. Nguyen Tai Hoc. Manakala komunis pula diterajui oleh Parti Komunis Vietnam yang di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. So ada dua parti kat situ, kat Vietnam. Jadi untuk perjuangan Vietnam Quoc Dang Dang ni, dia berteraskan demokrasi, nasionalisme dan juga sosialisme. Maknanya sosialisme ni bermaksud mengutamakan hak-hak rakyat, hak-hak sosial. Dan mereka telah melancarkan pemberontakan pada 1930. Kenapa Dang Dang? Tak tahu. Nasib baik Dang Dang, nasib baik bukan Ding Dang. Pun tak tahu. Okey. Baik. So itu yang berlaku dan tujuan mereka adalah untuk mengusir Perancis. Macam pernah dengar nama tu. Bagus. Sekejap lagi cikgu mentionkan siapa Ho Chi Minh tu. Okey, untuk mengusir Perancis. Baik. Kemudian kita lihat mereka telah menubuhkan Republik Vietnam dan Perancis telah berjaya melumpuhkan gerakan dengan menangkap pemimpin Vietnam Quoc Dang Dang ini dan menghukum Nguyen Tai Hoc. Menghukum ya. Jadi untuk PKV ataupun Parti Komunis Vietnam pula, Ho Chi Minh seorang pemimpin berjaya isytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam dan beliau dilantik sebagai presiden pertama. Kemudian Vietnam Selatan yang berpusat di Saigon berada di bawah Perancis dan Amerika Syarikat. Manakala Vietnam Utara di bawah pimpinan Ho Chi Minh ini. Jadi gerakan menentang Barat diteruskan sehingga Republik Vietnam telah terbentuk. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya Vietnam pada tahun-tahun 1955 telah berlaku pemisahan di mana Vietnam terbahagi kepada dua, iaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Di mana Vietnam Utara itu di bawah pimpinan komunis, iaitu di bawah Ho Chi Minh ni, pimpinan Ho Chi Minh, dan juga di bawahnya pula adalah Vietnam Selatan di bawah pimpinan Amerika Syarikat. Yes, berpecah dua. Dan oleh kerana itulah berlaku perang Vietnam ya. Berlaku perang Vietnam antara dua ni pada tahun 1955 hingga 1975. Dan Amerika telah join untuk membantu Vietnam ya, untuk membantu Vietnam Selatan mengalahkan Vietnam Utara, namun pada akhirnya Vietnam Selatan kalah. Vietnam Selatan kalah walaupun dipimpin oleh Amerika kerana strategi peperangan oleh Vietnam Utara. Tak ada. Okey. So civil war iaitu perang saudara di antara dua negara ini, iaitu Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan. Okey. Itu nak quiz. Ada ke cikgu? InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. Bergantung kepada kalau ada kesempatan. Yang okey. Alright. So kita akan teruskan. Betul. Sebab itu kalau kita lihat kekalahan Amerika dalam perang Vietnam itu menyebabkan tentera Amerika mengalami trauma kerana kekalahan mereka di perang Vietnam ini. Dan untuk pengetahuan kamu okey. Untuk pengetahuan kamu yang Ho Chi Minh ini yang Ho Chi Minh ni, pemimpin ini menamakan bandaraya dia adalah sebagai Bandaraya Ho Chi Minh, iaitu ibu negara bagi Vietnam sekarang. Ho Chi Minh. Jadi salah satu bandarnya adalah Bandar Ho Chi Minh sempena mengambil nama pemimpin ini. Sebab tu kalau orang kata macam pernah dengar nama ni. Ya, nama sebuah bandar di Vietnam. Ho Chi Minh ya. Right.
So Civil War tu apa? Perang saudara antara dua buah negara yang sama, iaitu Vietnam. Perang saudara. Alright. Yes. Kemudian kita beralih kepada Indonesia. Ya, kita lihat Indonesia ini. Okey. Indonesia pun ada juga tahu, iaitu kebangkitan nasionalisme akibat daripada apa? Penjajahan Belanda lah ni, Belanda. Dan di Indonesia mereka selalunya menentang Belanda, berkisarkan tentang isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat akibat dasar Belanda. Sebenarnya Belanda banyak menindas Indonesia dan tidak memberikan peluang pendidikan kepada penduduk-penduduk Indonesia pada waktu itu. Ya, jadi apa yang berlaku adalah rakyat mereka bangun untuk meminta, untuk menuntut hak pendidikan itu. Dan ini dimulakan oleh Raden Ajeng Kartini. Inilah dia orangnya, okey. Raden, nama penuh dia ialah Raden Ajeng Kartini. Dan dialah yang telah memulakan perjuangan untuk memajukan pendidikan wanita. Sebab zaman itu kalau kita lihat, sebenarnya dia ni adalah seorang puteri Jawa ya. Dia ni seorang puteri Jawa, dan pada dasarnya mereka kata bahawa puteri Jawa tidak perlu belajar, tidak perlu pergi ke sekolah. Yang penting selepas cukup umur, kahwin dan melahirkan anak. Namun Raden Ajeng Kartini ini cuba untuk menentang. Ya, betul. Cikgu ada suggestkan. Yes. Oh ya ke? Bagus Sushmita. Javanis tu apa? Javanis tu Jawa lah. Jawa. Ya, betul. Puteri Jawa ni keturunan raja. Dia keturunan, kita kata sebagai keturunan bupati. Bupati ni pemerintah daerah. Orang ni tak ada lagi kan. Betul. Jadi dia ni Raden Ajeng Kartini telah menghantar banyak karya-karya surat dia kepada rakan-rakan dia di Eropah, dan surat-surat itu telah dibukukan dan diterbitkan berjudul Hilang Gelap Terbitlah Terang. Yes, betul. Sushmita, the movie quite boring sebab sebenarnya dia agak very slow, tetapi dia full of Betul cikgu. history Dia ada facts lah. cerita tapi lebih boring lah. A bit boring lah ya. So bupati ni adalah, kita kata, pembesar. Bupati ni ialah jawatan pembesar di Indonesia. Baik. So karya-karya ini telah diterjemahkan ke bahasa Inggeris dengan judul The Letters of Javanese Princess, ataupun surat-surat dari Puteri Jawa. Dan karya ini mendedahkan apa tahu? Cerita-cerita dalam surat tu dia dedahkan apa? Dasar diskriminasi Belanda, iaitu dasar pilih kasih Belanda, yang mana Belanda telah menindas dan telah membawa kepada kemunduran bangsa Indonesia. Di mana yang dapat pendidikan hanyalah anak-anak pemerintah Belanda yang tinggal di Indonesia. Manakala rakyat Indonesia tidak diberikan pendidikan, malah ditindas lagi. Jadi itulah menyebabkan mereka bangun menentang. Dan mereka sedar bahawa sebenarnya ada siapakah tuan di tanah Indonesia itu? Sudah tentu orang-orang Indonesia, dan mereka mempersoalkan kenapa Belanda boleh jadi tuan di tanah Indonesia itu. Jadi di situ kebangkitan semangat nasionalisme. Selain daripada peranan Raden Ajeng Kartini itu, juga ada pertubuhan Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah ini lebih tersusun sebab dia nak mempertahankan agama Islam dari ancaman sekularisme barat. Anda tahu kan sekularisme ni bermaksud pemisahan agama daripada kehidupan. Jadi itu sebenarnya yang berlaku. Indonesia ada berapa bangsa, cikgu? Banyak. Dan kita tahu bahawa Indonesia terlalu besar. Memang banyak bangsa dia.
Sebenarnya orang Jawa, mostly orang-orang di Indonesia adalah orang Jawa kebanyakannya. Baik. Azrina tanya, apa sekularisme ni maksudnya apa cikgu? Okey, sekularisme ni maksudnya sepatutnya, okey, kalau ikutkan dalam kehidupan kita, sepatutnya cara kita hidup berlandaskan agama. Agama sarankan kita hidup, bangun tidur buat apa, kemudian kita makan ikut cara bagaimana amalan agama, berpakaian seperti mana yang disarankan oleh agama, bergaul dengan bergaul dengan orang ramai, okey, dengan cara yang disarankan oleh agama. Kemudian kita mendengar sesuatu itu dan mendapatkan ilmu menggunakan unsur-unsur agama. Kemudian kita belajar kerana tuntutan agama. Kita tidur tuntutan agama. Maknanya apa? Hidup kita sebenarnya berasaskan kepada agama. Sebab agama panduan hidup. Tetapi sekularisme, ni cikgu nak terangkan tentang sekularisme ya. Sekularisme ni ialah pisahkan agama daripada kehidupan. Maknanya kalau nak makan tak payahlah ikut cara agama. Kalau nak berpakaian tak payahlah ikut cara agama. Kemudian nak belajar tak payahlah ikut cara agama. Nak bekerja tak payahlah ikut cara agama. Macam ateis ke? Ateis langsung tak percaya agama. Tapi ini pisahkan. Pisahkan maksudnya apa? Oh, agama ni tentang ibadat saja, tentang sembahyang, tentang puasa, okey, tentang ibadat-ibadat saja. Kehidupan-kehidupan ni tak payahlah masuk agama. Itu dipanggil sekularisme. Nampak? Itu dipanggil sekularisme. Bahaya. Sebenarnya ajaran itu bahaya. Kerana kita tahu bahawa kehidupan kita sebenarnya adalah berlandaskan agama yang kita anuti. Kerana agama memimpin orang kepada kebaikan. Okey, dan menjadi orang yang baik. Cikgu. Ya. Sorry cikgu, kalau ikut sekularisme, kita akan buat perkara jahat ke cikgu? Tak. Kita akan buat tanpa panduan agama. Bila tanpa panduan agama, maksudnya contohnya, contoh ya, kalau katakan, for example kalau macam dalam agama, kalau makan, agama menyarankan kalau makanlah bermula dengan doa. Lepas doa, kemudian duduk, kemudian basuh tangan apa semua, kemudian makan. Itu saranan agama. Makan kena duduk, jangan berdiri. Tapi kalau kamu lihat idea secularism, itu tak payah, yang penting makan. Tak payah doa-doa semua, yang penting makan, kenyang juga kan. So itu amalan dia, secularism. Dan kalau kamu perhatikan, siapa pernah pergi ke IKEA? IKEA Damansara ke, IKEA di Ceras ke? Perasan tak? Dia punya bahagian tempat makan, dia ada tempat makan yang mana dia ada meja je, tapi dia tak ada kerusi. Maknanya dia suruh beli makanan dan makan berdiri. Betul tak? Itu sebenarnya idea secularism. Sebenarnya nak pisahkan, makan duduk ni sebenarnya adalah itu agama. Makan berdiri pun boleh. Nampak tak? Jadi itu cikgu, tapi kan ya. Sorry, tapi kan so it's not wrong dalam pengamalan secularism. So it's just jangan amalkan, just to avoid. But then it's not wrong mengamalkan secularism, right? Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau boleh, hidup kita ni tapi saya lagi suka belajar sejarah. Sebenarnya paling penting adalah kita mesti kita mesti hidup berlandaskan apa yang agama kita suruh. Bukan untuk kita berbaik-baik ataupun kita nak jaga hati Tuhan ke, tak. Bukan gitu. Tapi sebenarnya saranan agama telah bagi tahu makan duduk lebih baik daripada makan berdiri. Sebab bila makan duduk, makanan tu akan didigest dengan lebih baik berbanding makan berdiri. Jadi makan berdiri. Ya. So orang sekularisme ni kan, dia pandang ajaran agama ni, ni untuk agama je. Tapi dia penting kan. Ajaran agama ni kan untuk jadi lebih bagus. Tapi dia pandang itu sebab nak agama je kan. Betul. So dia bahayalah. Ya, dan dia mungkin berpandangan, kadang-kadang sampai satu tahap dia berpandangan bahawa saranan agama ni menyusahkan lah, sampai tahap macam tu.
Alah susahlah nak ikut agama. Alah kita buat aje lah. Yang penting selesai. Nampak? So idea-idea di mana tidak menyertakan agama dalam kehidupan itu adalah satu idea yang sebenarnya lama kelamaan bukan dia kita nampak kesan dia serta-merta. Lama kelamaan in a long term dia akan menjadi bahaya. Dia akan menjadi bahaya. Alright. Okay. Ayah Apin Cikgu, agama apa? Ya, Ayah Apin tu agama sesat. Okay, ya. maksudnya sekularisme ni daripada negara barat sahaja ke? Mostly datang daripada negara barat. Yes. Oh. Tapi masa sekarang masih ada ke yang this secularism? Ada. Apa tak ada pula? Idea secularism tu memang ada. For example, macam kalau kita lihat ideanya di mana kenapa barat banyak mengeluarkan all the media-media hiburan. Okay, semua media-media hiburan ni sebenarnya apa tahu? Untuk mengurangkan masa kepada rakyat kita ni semua untuk beragama dan lebihkan kepada hiburan. Jadi itu akan memisahkan kehidupan daripada agama. So, itu sebenarnya rancangan mereka. Okay, itu sebenarnya rancangan mereka. So, sebagai manusia, sebagai kita ni, kita boleh choose mana yang boleh diambil, mana yang tak boleh diambil. Kena pandai pilih lah. Baik. Tadi kita lihat, di Indonesia kita lihat, kita ambil dari sudut Raden Ajeng Kartini. Yes. So sekarang yang kedua ada juga, iaitu peranan pertubuhan Muhammadiyah. Muhammadiyah dia mempertahankan agama Islam, supaya dia mengajak orang-orang tempatan supaya ingat ini semua adalah rancangan barat untuk memisahkan agama daripada kehidupan kita. Cikgu. So, pertahankan agama. Yes, Darren. Dengar. Kemudian kita dengar, apa kepentingan yang Muhammadiyah tu? Okey, dia telah menubuhkan banyak sekolah dan dia juga telah menubuhkan pertubuhan. Pertubuhan Muhammadiyah ni dia buat satu pertubuhan untuk semua rakyat sertai mereka dan melihat rancangan-rancangan barat ini antaranya banyak unsur-unsur memisahkan agama. So diorang memberi kesedaran. Pertubuhan Muhammadiyah ni dia memberi kesedaran dalam bentuk pendidikan supaya menyedarkan rakyat tempatan bahawa ini adalah rancangan sekularisme barat yang bahaya. Dan ini sekularisme ni sebenarnya sampai sekarang masih ada. Alright. So seterusnya kita lihat Syarikat Islam. Ini juga satu lagi pertubuhan yang mana dia lebih radikal, maknanya lebih agresif untuk memperjuangkan kemerdekaan. Di mana kalau kita lihat Syarikat Pedagang Batik Arab Indonesia telah ditubuhkan di bawah pimpinan Raden Mas Tirto Adisujo. Dan ini sebenarnya huraian yang lebih terperinci di mana syarikat dagangan ini, Syarikat Dagangan Islamiah ini telah ditukar menjadi Syarikat Islam pimpinan Omar Said Jokro Aminoto. Macam nama Jepun pula. Dan kemudian menjadi Parti Syarikat Islam. Bila sebut partai ni maknanya parti Parti Syarikat Islam. Dan mereka telah memulakan gerakan kemerdekaan daripada Belanda. Mereka minta kemerdekaan. Lalu mereka daftarkan pertubuhan ini, pertubuhan bergerak. Baik. Dan tujuan Syarikat Islam adalah memperjuangkan ekonomi umat Islam, kembangkan pendidikan Islam, satukan pendapat orang Islam dan membentuk kehidupan berdasarkan Islam. Bila membentuk kehidupan berdasarkan Islam maksudnya apa? Mereka mahu supaya tidak ada sekularisme. Dan mereka banyak mendapat sokongan daripada reformis Islam yang terpengaruh dengan gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah. Means that diorang ni pun sebenarnya terpengaruh daripada gerakan yang bermula di gerakan Pan-Islamism dan juga gerakan Islah yang bermula daripada Timur Tengah yang kita belajar pada minggu lepas apa semua tu kan. Jadi itulah mereka pun terpengaruh dengan gerakan-gerakan daripada sana. Okey, baik. Jadi
Kelantangan mereka memperjuangkan kemerdekaan dan membela nasib pribumi disokong oleh ramai orang dan terdapat banyak cawangan seluruh Indonesia, dan parti ini, Parti Syarikat Islam ini muncul sebagai kuasa politik dominan yang menarik sokongan pejuang Islam. Tetapi ada keburukan dia. Keburukan dia iaitu berlakulah penyusupan golongan kiri, iaitu golongan komunis ke dalam cawangan dia, Syarikat Islam ini. Jadi komunis mahu kuasai syarikat Islam yang muncul sebagai pertubuhan pengaruh dan menggunakan syarikat Islam itu untuk melancarkan mogok. Mogok ni enggan, ya, keengganan untuk meneruskan kerja, itu mogok. Kuasa politik dominan tu apa? Okey. Baik, kuasa politik dominan tu sebenarnya adalah kuasa politik yang paling berpengaruh. Macam contoh kalau macam dekat Malaysia ni, kuasa politik yang paling berpengaruh ataupun dominan adalah Barisan Nasional. Itu dikatakan dominan. Dominan, ya. Yes. Okey. So, komunis dengan syarikat Islam ini telah melancarkan mogok, ya, dan pemberontakan di Jawa dan Sumatera. Terdapat juga, termasuk juga dalam tu ada juga golongan-golongan sekular, golongan-golongan yang berfikiran pisahkan agama daripada kehidupan tu ada juga dalam syarikat Islam. Jadi kalau kita lihat golongan agama tadi, okey, berlaku perpecahan antara golongan reformis, maknanya golongan yang nak reformasi, dan juga golongan yang ortodoks yang nak kekal tu. Jadi muncullah pelbagai golongan. Okey. Kalau kuasa politik dominan, kan cikgu dah bagi tahu, kuasa politik dominan maknanya kuasa politik yang terbesar menguasai pemerintahan. Itu baru betul kuasa politik dominan. Dominan maknanya yang menguasai, yang majority yang menguasai. Baru je cikgu explain tadi. Okey. Jadi, alright. So, kemunculan pelbagai golongan dan pelbagai aliran inilah menyebabkan syarikat Islam tu bergolak dan melemahkan syarikat Islam. Lalu syarikat Islam berpecah kepada dua, iaitu syarikat Islam putih dan syarikat Islam merah kerana pergeseran ideologi pemimpin dia. Dan telah berlaku juga golongan komunis telah keluar daripada syarikat Islam dan menubuhkan Parti Komunis Indonesia. Indonesia ada parti komunis. Dan Agus Salim, seorang tokoh, telah membersihkan syarikat Islam dari pengaruh komunis dan mengukuhkan perjuangan ke arah kemerdekaan berlandaskan perlembagaan undang-undang Islam. Okey. Saya baik syarikat Islam SI putih. Malaysia ada ke parti komunis? Ada. Iaitu PKM, Parti Komunis Malaya. Okey, Parti Komunis Malaya. So itu syarikat Islam. Okey. Syarikat Islam. Okey, kita teruskan dengan kita lihat Parti Nasional Indonesia. Okey, 2 poin yang di atas ini tak perlu diterangkan sebab dia hanya berkaitan dengan syarikat Islam itu sendiri, tetapi yang paling penting kita nak lihat satu parti yang menyebabkan Indonesia merdeka, iaitu Parti Nasional Indonesia, Parti PNI. Dan kalau di Indonesia dipanggil PANAI, dipanggil PANAI. Sebab dia sebutan dia bukan ABC, ya, tapi A baca. Itu di Indonesia. Kalau ABC kita kat sini, kat sana A baca. Okey. Baik. Jadi komunis. Ya, betul. Tanya best ke jadi komunis? Kamu salah orang, Dan, kalau nak tanya. Kena tanya orang komunis sendiri. Kita kat sini tak ada orang komunis. Cikgu boleh cakap banyak language ke? Boleh je. Logo kat sana tu kerbau. Yes. Okay, Parti Nasional Indonesia. Baik. Di situ kalau kita lihat pelajar-pelajar Indonesia, Parti Nasional Indonesia ni menubuhkan Perhimpunan Indonesia yang berjuang ke arah merdeka. Dan mereka tegas untuk tidak bekerja sama dengan Belanda. Dan mereka berjaya untuk mendapatkan sokongan
lalu ahli perhimpunan pulang ke Indonesia dan menubuhkan kelab-kelab pelajar di beberapa bandar. Dan kelab-kelab pelajar inilah kalau kita lihat ada wujudnya seorang tokoh yang bernama Soekarno. Dan Soekarno menubuhkan PNI, Pensyarikatan Nasional Indonesia ataupun PNI, Parti Nasional Indonesia. Pimpinan Soekarno, kemudian IR Anwari, Iskak Jokro Hadisorjo, Sunarjo, Jipto Mangunkusumo dan Ali Sastro Amijojo. Nama. Apa Pening cikgu apa? nama ni? Kalau nak tulis Nama. dalam buku, dalam exam Tak susah je. payah. Sebenarnya paling penting, nama yang paling penting kat sini adalah ini dia. Nama apa? Soekarno. Tak perlu ingat semua. Tak perlu ingat semua. Paling penting ingat Soekarno. Okey, bukan Perdana Menteri, tapi Soekarno ialah Presiden. Presiden yang pertama Indonesia. Cikgu, Soekarno. Ya, dia Soekarno ke Soekarno? Atas ejaan dia lain. dia Soekarno. Dia Okey. RNO. Soekarno ya. Okey, cikgu. Right. Jadi kalau kita lihat, yes, patutlah dia famous, yes. Matlamat PNI di bawah Soekarno ialah menuntut kemerdekaan mutlak, menyatukan rakyat melalui gabungan parti politik, nak membentuk kerajaan demokrasi berparlimen yang bertanggungjawab kepada rakyat. Dan dia ni memang famous lah. Ini semua adalah dia punya perjuangan, di mana perjuangan Soekarno ni memartabatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi perjuangan PNI. Secara radikalnya ya, untuk mencapai matlamat bebaskan Indonesia dari Belanda. Mau bebaskan Indonesia dari Belanda tu penting. Jadi antara usaha-usaha PNI ni, ya Zaim, ya betul, tidak bekerjasama dengan Belanda. No, tidak bekerjasama dengan Belanda. Kemudian juga ya, menyebarkan idea itu melalui caranya apa? Iaitu melalui akhbar Banteng Periangan di Bandung dan juga Persatuan Indonesia di Jakarta. Jadi itulah dia. Ini bukan cakap Belanda. Ini bukan Belanda, ini Indonesia. Dia Indonesia sini. Aduh, ya lancar banget di sini. Jadi kita lihat di sini. Okey. Daripada perjuangan Indonesia ni, perjuangannya si Soekarno ini, maka dia keluarkan ni satu ikrar, iaitu Sumpah Pemuda, yang menekankan, dia kata semua rakyat Indonesia adalah sebangsa, sebahasa dan senegara. Dan Soekarno inilah yang telah menyatukan rakyat. Dan Parti Nasional Indonesia ini dapat sambutan. Ya begitu. Ya, macam orang Malaysia je. Okey, baik. Tapi alright tu. Okey. Sebenarnya kalau kita lihat Soekarno ni, cikgu ada lihat dia punya video dan pembacaan. Dia kata apa tahu? Dia punya satu speech dia memang best. Dia kata apa? Kalau ditanya ada berapa ramai pemuda di Indonesia ini, kan? Katakan, kamu semua katakan, pemuda di Indonesia ada satu, iaitu kita ada satu bangsa, satu negara. Dia punya ayat macam tu, ada satu apa? Satu bangsa, satu negara, satu Indonesia. Semua orang tepuk tangan. Dia punya speech macam tu, dia kata, memang hebat. Okey, ya. Macam ni orang. Ya, waras, ya Zaim, itu Jawa. Usahain ngomongin Jawa, usah ngomong Jawa, kan? Siti wae. Okey, baik. Okey, kita lihat. Dan PNI telah gabungkan parti sedia ada seperti Kelab Pelajar Surabaya, Budi Utomo semua, okey, dan bersatu. Baik, inilah dia Kongres Pemuda Indonesia, di mana kongres ini telah melahirkan ikrar Sumpah Pemuda. Dia ada satu Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak nasionalisme, tonggak semangat cinta akan negara, di mana tiga asas sumpah ini, kita ada satu tanah, kita ada satu bangsa, kita ada satu bahasa. Nampak tak?
dia orang punya kekuatan semangat nasionalisme berkaitan dengan semuanya satu. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Itu perjuangan mereka. Dia kata apa? Sumpah Pemuda ni. Pertama, ya, kami putra dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, iaitu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, iaitu bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami putra dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yang satu, iaitu bahasa Indonesia. Nampak tak? Semuanya satu, satu, satu. Okay. Cikgu saya jadi Sumpah Pemuda. Okay. Sumpah Pemuda. Iaitu tanah yang satu, bahasa yang satu, bangsa yang satu. Jadi itulah. Dan apakah peranan Soekarno di sini? Soekarno telah membentuk Muafakat Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI), dan PPKI inilah yang telah membawa Indonesia ke arah kemerdekaan. Dan Indonesia merdeka pada bila? 15 Ogos 1945. Sebaik sahaja Jepun kalah dan Jepun pulang ke negara asal, tentera Jepun pulang ke negara asal, Soekarno isytiharkan Indonesia merdeka. Maknanya dia merdeka lagi awal daripada Malaysia. Hebat tu. Hebat tu. Baik. Habis di Indonesia, kita terus ke Thailand. Wah, kan, punyalah banyak besarnya bab ini. Bila mau habis ini? Gaduh, sing ora-ora wae lah. Kamu semua ni mampu lagi tak ni nak teruskan ni? Mampu tak untuk meneruskan ni? Ngapain? Ke larat ke tak larat untuk meneruskan? Mampu aja deh. Okay. Lisa Blackpink enggak, ya. Bikin pening aja. Yalah, bikin pening aja. Kan? Tak tahulah cikgu. Yes. Okay, tak apa. Kita back to the nota balik, iaitu berkaitan dengan kayaknya gua udah tidur. Jangan. Lapar. Sikit lagi. 30 minit saja lagi. 30 minit je lagi. Lepas ni belanja McD cikgu. Baik Syah. Okay. Alright. 30 minit lagi. Sekejap. Okay. Kita nak terus kepada apa? Thailand. Tadi kita dah tengok video Thailand kan? So, kita lihat tentang Thailand. Okay. Nationalism di Thailand. So, kebanyakan negara-negara lain yang kita belajar adalah berasaskan kepada penjajahan. Penjajahan daripada barat ke negara itu. Tapi Thailand pun ada nationalism. Even though Thailand adalah negara yang tidak dijajah. What? So, kenapa Thailand pun ada nationalism walaupun tak ada penjajah? Jadi kita nak tengok. Nationalism Thailand ni memang sedikit berbeza. Berbeza dengan negara lain yang bersifat, negara lain nasionalismnya bersifat anti penjajah dan kemerdekaan, anti kemerdekaan. So, nasionalism Thailand ni bertujuan untuk apa? Mempertahankan kedaulatan negara serta nak nuntut supaya apa tahu? Penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Maksudnya, mereka tak mahu raja je yang berkuasa. Thailand mahu rakyatnya juga terlibat dalam pemerintahan. Dan ini dipelopori ataupun dimulakan oleh Raja Thailand sendiri melalui diplomasi dan juga pemodenan. Macam mana dia buat tu? Jom kita tengok. Okey, bermula dengan Raja Mongkut. Raja Mongkut. So kalau kita lihat Raja Mongkut Raja Mongkut ini paling hebat, iaitu dia membina hubungan baik dengan barat, seperti hubungan baik dengan British, Amerika Syarikat dan juga Perancis. Gambar tak berapa cantik sikit. Mungkin gambar pecah sebab dikecilkan lah. Okay. Kemudian langkah pemodenan dengan melaksanakan birokrasi barat. Maknanya Thailand ni sebenarnya salah satu ciri dia adalah mereka punya pemerintahan sama macam tanah Melayu tau.
dia ada raja, dia ada pembesar, kemudian banyak lagi. Tetapi raja dia sendiri telah melakukan pemodenan dengan cara dia membuat jabatan-jabatan pemerintahan secara sistem jabatan. Ada jabatan tanah, jabatan air, jabatan jabatan hal ehwal awam. So itu birokrasi barat. Itu sebenarnya daripada barat, tapi diperkenalkan oleh Raja Mongkut ini. Itu bagusnya pemodenan. Dan kalau kita lihat bagaimana dia buat macam tu cikgu? Okey. Dia bawa masuk penasihat-penasihat barat. Penasihat barat ni dibawa untuk melatih pegawai-pegawai tempatan dalam bidang-bidang apa? Keuangan, pelabuhan, kastam, ketenteraan dan polis. Dia bawa masuk penasihat-penasihat barat untuk bidang-bidang ini. Bagus. Malah dia bawa masuk guru barat. Ya, guru barat daripada British dia jemput untuk laksanakan pendidikan barat. Cikgu. Ya. Saya ada soalan. Ya. Tapi yang ni bukan berdasarkan cikgu ajar lah. Tapi saya ada soalan lain. Macam Malaysia kita, haiwan kebanggaan Malaysia kita ni harimau kan? Okey. Thailand, harimau kebanggaan bagi Thailand adalah gajah ataupun selain daripada gajah? Sebenarnya Thailand terkenal dengan nama gajah, iaitu terkenal dengan binatang maskot dia adalah gajah. Memang. Nama saintifik kan? Bukan nama saintifik, memang dia gajah memang lambang negara Thailand tu adalah gajah. Okey, gajah. Sebabnya Thailand terkenal dengan banyak orang-orang dia, masyarakat dia yang mahir untuk menjinakkan gajah. Menjinakkan gajah dan gajah dijadikan sebagai kawan dan binatang peliharaan. Yes. Patutlah kat zoo semua saya tengok mostly ada orang Thailand yang jinakkan gajah tu. Yes. Sebab itu memang kemahiran orang-orang Thailand iaitu menjinakkan gajah. Gajah dia tak bunyi miau. Gajah tak bunyi miau. Kalau bunyi miau itu tu gajah lain. Khairul Nakib kan. Bunyi miau tu bukan gajah. Itu mungkin cengkerik rasanya. Okey. So Nafi mahir menjinakkan perempuan. Pui. Kan? Kau ingat perempuan tu apa? Binatang peliharaan. Aku tampar sekarang. Kan? Baik. Kita teruskan. Suka hati je. Mahir menjinakkan hati Marisa. Sudah. Marisa dah balik dah. Dah balik ke Terengganu. Okey. Baik. Kita teruskan. Seterusnya. Kita lihat membentuk imej. Dengan keadaan ini telah membentuk imej Thailand sebagai negara yang bersahabat dengan Barat, dan antara birokrasi Raja Mongkut yang telah dilakukan, antara birokrasi Raja Mongkut iaitu 80 penasihat Barat dibawa, termasuk penasihat penasihat kewangan, pelabuhan, polis daripada Britain. Nampak kewangan, pelabuhan dan polis daripada Britain, penasihat kastam dari Amerika Syarikat. Kalau kastam daripada Amerika Syarikat, dan kalau penasihat ketenteraan daripada Perancis. Nampak tak? Maknanya Thailand telah menjalinkan hubungan dengan negara-negara penjajah ni. Jadi negara-negara penjajah ni tak adalah nak berniat nak menjajah Thailand balik. Jadi itulah yang berlaku ya. Okey, dah tak masuk kelas ke cikgu ke? Okey, dia dah pulang ke asrama. Pulang ke Thailand. Pulang ke Thailand pula, pulang ke Terengganu. Terengganu Terengganu cikgu, Terengganu. Terengganu. Dia meneruskan sekolah di sana. Tersasul cikgu. Syashul, engkau lah ni. Kan? Engkau lah ni asyik nak memenangi menjajah hati wanita je. Tangan kau kan. Okey. Baik. Seterusnya. Raja Chulalongkorn. Okey, kita lihat Raja Chulalongkorn. Dalam video tadi kita ada belajar tentang Chulalongkorn, iaitu dasar Mongkut tadi, Raja Mongkut tadi, yang apa yang Raja Mongkut buat tadi telah diteruskan oleh puteranya, maknanya anak dia Chulalongkorn.
Dan ini telah menjadikan Thailand sebagai negara bebas daripada penjajahan barat, khususnya daripada British. Okey. Jadi itulah kelebihan Raja Chulalongkorn. Baik, kita lihat faktor nasionalisme rakyat. Kenapa rakyat di Thailand ni diorang nak naikkan semangat cinta akan negara? Why? Kenapa? Pertama, sebab kelemahan Raja Vajiravut. Ingat yang ini. Nama ni, kalau disebut nama ni, ingatlah berkaitan dengan kelemahan beliau. Kelemahan beliau. Macam Khairul Nakib lah. Lemah apabila tengok perempuan cantik. Langsung goyang lutut. Itu kelemahan. So, okey. Baik. Kita lihat seterusnya. Gurau. Okey, bukan setakat goyang Okey, baik. So kita kencing nanti. Okey, kita lihat kelemahan Raja Vajiravut ini iaitu menimbulkan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja. Sebab kerabat diraja lemah dalam pemerintahan. Jadi dua orang general iaitu Nai Pridi Panomyong dan juga Field Marshal Phibul Songkram. Tadi ada gambar tentang Phibul Songkram. Dia adalah Perdana Menteri yang pertama. Ya. Nama ni semua kalau kena tulis dalam contoh kan ditanya soalan nak tulis huraian dengan contoh. Kena tuliskan nama ni cikgu. Okey. Kalau katakan contoh tu kamu letakkan nama-nama ini, maka kamu akan dapat markah. Kalau masa tu tak ingat nama mana cikgu? Kalau tak ingat nama tak payah. Tak payah, just tulis dia punya apakah tindakan dan apakah faktor, apakah kesan, apakah yang dia nak tu. Dan nama-nama ini hanya untuk dimasukkan sebagai contoh. Okey, dan untuk huraian. Cikgu, maknanya kalau tak ingat, macam kalau kata nama dia dia menteri kan. So kalau tak ingat nama, just tulis Perdana Menteri Thailand macam tu lah. Boleh. Itu pun boleh. Okey. Okey, itu cara dia. Sebab kalau kamu mentionkan Field Marshal Phibul Songkram tu dengan nama penuh, another point iaitu itu sebagai contoh dan contoh juga dapat satu markah. Okey, itu kelebihan kalau ingatlah. Kalau tak ingat pun tak apa, tak wajib pun. Dia tak fardu ain, dia fardu kifayah. Okey, baik. Seterusnya. Kita lihat Nai Pridi Panomyong dan Field Marshal Phibul Songkram ini telah menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan revolusi Thai. Melancarkan revolusi Thai. Apa kau ni Khairul Nakib? Lain macam kau ni hari ni meremang bulu roma aku ni. Kau kenapa ni? Risau pula aku. Okey. Baik, kemudian dengan dengan revolusi ini maka telah berjaya menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Dan kemudian telah memulakan pemerintahan raja berperlembagaan. Okey. So, apa beza antara raja berkuasa mutlak dengan raja berperlembagaan? Apa beza dia? Siapa tahu guys? Apa beza raja berkuasa mutlak dengan raja berperlembagaan? Cikgu. Ya. Yang raja yang berperlembagaan tu dia mentadbir ikut perlembagaan yang ditetapkan. Kalau berkuasa mutlak, dia menggunakan kuasanya semasa pentadbiran. Yes, betul. Tepat sekali. Jadi soalan ni cikgu pernah tanya, saya pun jawab. Is again also I don't answer it. Okey, bagus. Itu sebenarnya. Raja berperlembagaan, raja bertindak di bawah perlembagaan. Manakala kalau raja berkuasa mutlak, raja yang di atas dan raja yang akan menggubal perlembagaan di bawahnya. So, itu perbezaan dia. So, di Thailand telah bertukar. Daripada raja berkuasa mutlak tadi, telah bertukar kepada raja berperlembagaan. Ya. Betul. Betul. Dia ada penasihat bawah-bawah dia. Tak. Sebenarnya Hana, raja berperlembagaan ni masuk apa tahu? Di atas dia ada undang-undang. Yang mana dia sendiri pun, raja sendiri pun kena ikut undang-undang. Itu dipanggil raja berperlembagaan. Yes.
Kalau raja mutlak, undang-undang di bawah raja. So raja boleh menggubal undang-undang tu sendiri, raja boleh mansuhkan undang-undang tu, raja boleh buat undang-undang baru. Itu dipanggil raja berkuasa mutlak. Itu beza mutlak dengan raja berperlembagaan, ya. Alright. So kita lihat, dengan raja berperlembagaan ini, ya. Malaysia raja berperlembagaan kan? Ya, betul. If I'm not mistaken. Okay. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat, keadaan ini telah meletakkan raja sebagai kedudukan yang tertinggi dan raja tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan sebab pentadbiran kerajaan telah akan dijalankan oleh Perdana Menteri. Itu yang pertama. Itu tentang pertama, iaitu mereka nak menentang kelemahan Raja Vajiravud ni. Dan tamatkan perintah raja berkuasa mutlak dan juga memulakan raja berperlembagaan. Tetapi satu lagi sebab kenapa, iaitu penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina. Okey. Penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat. Kalau ada yang bertanya, cikgu, kapitalis barat tu apa, cikgu? Okey, macam ni. Kapitalis barat ni sebenarnya adalah orang-orang ataupun syarikat-syarikat barat yang telah datang ke Thailand dan mereka menjalankan perniagaan yang mementingkan keuntungan saja. Yang penting untung. Okey, dengan melakukan semua cara, iaitu dengan menindas orang-orang tempatan, memberikan gaji yang kecil kepada rakyat tempatan yang bekerja dengan dia. So itu adalah golongan kapitalis barat. Okey. Itu kapitalis ke? Tu Teletubbies lah pandai. Tu bukan kapitalis, tu Teletubbies. Dish. Dish kena Hairun Nakib. Online je aku bagi. Okey. Okey. Ada je lah kau ni kan. Kapitalis barat. Okey. Dan juga penguasaan ekonomi oleh orang-orang Cina. Okey. So, bukan. Kapitalis ni datang daripada perkataan kapitalis, iaitu kapital ni maknanya mementingkan untung. Untung, keuntungan saja. Matlamat keuntungan. So maksudnya cikgu contoh dia bagi cakap it's 1 kilo untuk harga tapi dia bagi half kilo macam tu ke cikgu? Tak, itu penipuan. Sebenarnya kapitalis barat ni, kapitalis ni merujuk kepada orang yang tidak mahu ataupun syarikat yang tidak mahu terlibat dengan perkara-perkara tentang kebajikan rakyat ataupun kebajikan sosial. Dia private yang cikgu, standalone. Yeah, dia stand alone dan dia believe in free market. Okay. Dan dia nak semua everything yang dia buat adalah untuk dia punya motivation dia adalah untung, profit. Mementingkan diri sendiri. Ya, mementingkan keuntungan saja. Faham. So kalau katakan Hannah tanya, apa beza kapitalis and Republican? Okey. Baik, kapitalis tu orang-orang yang mementingkan keuntungan. Republican tu parti politik. Jauh sangat tu nak bezakannya tu Hannah. Republican tu golongan politik. Beza Okey, beza. Ya, betul. Kapitalis ni ada dekat subjek ekonomi. Ya, betul. Bab 1 iaitu tentang sistem ekonomi kapitalis. Ya, sistem ekonomi yang mementingkan keuntungan. Ada 4 kan? Sistem ekonomi, kapitalis, kemudian juga sosialis atau perancangan pusat, kemudian juga campuran dan juga Islam. Kan susah pun. Senang je. Okey, baik. Murid ekonomi. Ya. Kan, cikgu ajar ekonomi, cikgu tahulah. Okey. So penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat, okey, itu adalah Perdana Menteri Fibu Songgram. Baik, Perdana Menteri Fibu Songgram ni senang je. Okey, Fibu Songgram meluluskan undang-undang, kamu tengok meluluskan undang-undang menyekat penguasaan ekonomi orang Cina dan menggalakkan pribumi ataupun orang-orang tempatan Thailand terlibat dalam ekonomi. Boleh Darren, kita akan mulakan nanti bulan Mac nanti. Kita akan mulakan Mac. Okey, minggu depan kot. Okey. Menggalakkan pribumi. Maksudnya apa tahu? Kamu tengok Fibu Songgram punya orang Thailand kalau dia tak suka, dia boleh luluskan undang-undang untuk sekat penguasaan ekonomi orang Cina.
Dia tak menggalakkan kepada apa? Penyertaan semua kaum. Yang penting kaum dia sahaja. Itu bagus sebenarnya. Kaum dia akan membangun. Tetapi di sini kalau kita lihat, dia telah menindas kaum-kaum yang lain yang ada di Thailand. Berbeza dengan Malaysia. Malaysia kalau kita lihat, tak ada undang-undang menyekat penguasaan ekonomi orang India ke, orang Cina ke, orang orang Portugis yang ada di Malaysia ke, tak ada. Semuanya terbuka. Itu perbezaan kita ya. Kemudian Thailand telah membuat dasar kerjasama dengan Jepun. Okey, sebab itu Jepun tidak menjajah Thailand. So Thailand telah memperoleh semula hak wilayah di Indochina, iaitu ada kawasan-kawasan di Vietnam, Laos, di Kemboja yang dulunya Thailand telah diambil oleh Perancis tau. Tetapi apabila Jepun bekerjasama dengan Thailand, Thailand dapat balik kawasan-kawasan yang dulunya Perancis ambil tu. Dapat balik. Dan negeri utara Tanah Melayu. Nampak tak? Sebenarnya kamu tahu, Tanah Melayu ni, sebenarnya cerita Tanah Melayu ni, sebenarnya Malaysia ni, dia punya tanah sampai ke Krabi, sampai ke Phuket. Itulah dia Malaysia sebenarnya. Tanah Melayu sampai ke Krabi, sampai ke Phuket. So Krabi tu kita punya, Phuket tu kita punya. Patani tu kita punya sebenarnya. Tapi oleh kerana perjanjian Anglo-Siamese, iaitu perjanjian antara British dengan Siam, menyebabkan kawasan-kawasan atas itu telah diserahkan kepada Thailand, kita hanya dapat daripada Perlis, Kedah, Kelantan tu je. Ya, betul. Dah lah sana pantai cantik-cantik kot. Betul. Nak buat macam mana kan? Yes. Dan nama asal Siam, Thailand nama asal dia ialah Siam, dan 1939 telah ditukar kepada Thailand bermaksud tanah yang bebas. Dan kalau kita lihat, inilah sebab-sebab kenapa Thailand ini menjadi tanah bebas, kerana kaedah birokrasi Raja Mongkut itu yang pelbagai. Okay? So itu berkaitan Thailand. So habis juga bahagian kebangkitan nasionalisme di Asia Tenggara. Kita claim tak boleh. Kalau kita claim tak boleh sebab dah merdeka. Kawasan-kawasan itu telah merdeka di bawah Thailand, so kita tak boleh claim lagi dah. Unless kalau kawasan itu belum merdeka, dan kita boleh claim. Kita boleh minta dia join. Tapi bila dia dah jadi negara lain, kita tak boleh claim dah. Okay, dia dah memang negara lain lah. Baik, Hana kan tanya, adakah lagi negara yang dijajah? Secara officially tak ada. Tapi secara tindakan ada. Contohnya Palestin. Palestin dijajah oleh orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi secara tak rasminya telah membentuk negara Israel yang sebenarnya tidak mendapat pengiktirafan daripada negara-negara lain. Betul. Malah Palestin orang-orang Palestin telah ditindas oleh orang-orang Yahudi. Ya, Yahudi ni sebenarnya adalah Jewish. Ya, Jewish. Okey. Ekonomi susah ke cikgu? Sebenarnya ekonomi form 4 cuma ada 4 bab je. Ekonomi form 4 4 bab saja. Okey. Ya, so tak susah. Susah ke? Tak. Tapi dia bergantung kepada cikgu yang mengajar lah. Kalau cikgu tu mengajar tu memang fun, memang best. Ekonomi memang banyak best. Okey. Pasal apa? Pasal ekonomi lah. Pasal ekonomi lah. Baik, so YT, kenapa nak sangat Palestin tu? Okey, menurut kepada sejarahnya, tanah Palestin itu ada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu adalah tempat di mana bermulanya, berkaitan dengan tiga agama, iaitu agama Yahudi, agama Kristian dan juga agama Islam. So sebab itu Yahudi ingin menguasai kawasan itu kerana dia nak claim bahawa itu kawasan Yahudi. Dan ini telah mencetuskan ketidaksefahaman dan juga mencetuskan pertikaian di antara orang Yahudi dengan Kristian dan juga orang Yahudi dengan Islam. That's the problem. Tapi Yahudi banyak menggunakan kekerasan untuk menguasai kawasan itu. That's why dia berebut kawasan itu ya. Okay. Baik. Okey, ada banyak soalan. Satu-satu. Ekonomi susah ke? Tak susah.
Admit banyak bab, yes. Belajar pasal apa? Pasal psikologi, bagaimana seseorang manusia itu menggunakan duit. Nanti kita akan faham. Senang je. Okay, if I tak ekonomi and science stream, boleh sebenarnya, tapi bergantung pada sekolah. SK dulu pun 4 bab je nak dapat A, Masya Allah. Dua sebab tu dah macam nak pening. Oh ya ke Allah, saya hanya tahu satu aliran je. Penat belajar Admaths. Okay, mood Admaths so stress, agree with you Afif. Okay. Admaths senang, Maths biasa susah. Okay. Ya, yeah. Admaths stress. Ya, yeah, Admaths stress. Maths biasa susah. Maths senang, Admaths susah pula. Maths lagi senang daripada Admaths. Maths biasa guna kalkulator je. Pisang aku nak faham. Okay. Macam mana nak guna dah susah. Okay. Macam susah. Mana dia susah kan main tambah-tambah. Okay. Baik. Kamu masih lagi boleh untuk memilih aliran ya. Kalau untuk sekolah-sekolah harian. Tapi kalau sekolah-sekolah untuk yang apa? Sekolah-sekolah sama memang tak ada pilihan. Kamu kena ambil science stream lah. Baik. Merujuk kepada merujuk kepada kalau katakan kamu ada ada masalah dengan maths, okay. Maths form 4 mungkin kau kata lagi susah. Maths lagi susah daripada Admaths, okay. Satu guru yang cikgu syorkan adalah rakan cikgu sendiri, okay. Satu guru yang cikgu syorkan ialah cikgu Azizul, okay. Cikgu Azizul, dan dia ajar mod maths, iaitu modern maths. So banyak pelajar yang kata ajar maths saja. Dia ajar memang best. So itu untuk maths lah. Untuk maths lah. Jadi dan Cikgu Azizul tu memang kawan baik cikgu. Kawan baik cikgu lah. So kami sama-sama. Cikgu. Ya. Cikgu bio je. Cikgu ada kenal siapa kalau bio? Bio tak tahu. Bio cikgu bio. Bio tak tahu. Tapi betul Aisyah, Cikgu Azizul tu bagi saya laju. Betul Aisyah. Sebenarnya memang dia ajar tu agak laju. Tapi dia Maths dan English cikgu sebab tu tak dapat join. Oh ya ke? Okay. Cikgu sejarah is the best. Cikgu? Cikgu tahu tak siapa yang ajar physics atau chemistry? Kalau chemistry tak tahu, bio pun tak tahu, so far tak ada maklumat. Tapi fizik memang Cikgu Ajwat lah. Kalau fizik memang Cikgu Ajwat, tak ada lain. Itu memang terbaik. Okay. Yang ekonomi Cikgu tak tahu, tapi Cikgu akan mulakan kelas ekonomi untuk Form 4 dan Form 5 pada minggu depan, pada bulan Mac. So bergantung pada korang lah. Ya. Cikgu Ajwat je yang tuition Nilofa kan? Ya betul. Saya tengok website Nilofa, saya terjun je. Ingat dia ada. Mana ada. Dia hanya Nilofa tu hanya promote je. Itu pun satu line ke 2 line saja. Itu je. Itu tu. Saya dah mangat tu. Sibuk Nilofa. Tak sibuk Nilofa. Kan. Jadi jangan risau, itu hanya promosi saja. Kan. Hafizah tak apa ada. pun. Alah. Tapi Cikgu Ajwat memang bagus lah. Memang bagus. Memang recommended lah. Kalau macam cikgu fizik memang cikgu nampak dia je. Kalau yang cikgu sejarah banyak. Okay, Cikgu Fir ada, Cikgu Cikgu Carmila pun ada. Cikgu Rafi itu memang ada. Cikgu Rafi ni dia bawah sikit daripada dua orang tu. Dua orang tu kat atas, Cikgu Rafi kat bawah je. Dia tak ada apa-apa pun, biasa-biasa. Cikgu Emek je tau, Cikgu Emek. Cikgu Emek tu. Oh ya ke? Ya je cikgu. Ya anak. Okay. Oh ya ke? Ya. Kadang-kadang cikgu susah nak percaya cakap korang ni sebab apa tahu? Korang baru masuk kelas cikgu je. Korang tak masuk kelas lain. Kalau korang masuk kelas lain yang sejarah-sejarah kan, mungkin korang boleh buat perbandingan. Kan? Ada pernah masuk kelas lain? Macam kelas Cikgu Fir ke, kelas Cikgu Kamila ke? Okay. Oh ya ke? Okay. Oh okay. So Hana masuk Cikgu Kamila. So macam mana okay? Okay. Cikgu Sulah auto satu. Okey je kan. Dia bagus tu. Sudahlah kau Dan, kan. Aduh ya, lain macam kau ni Nakib, kau kenapa ni Kip? Kan? Nak beremang belum rumah cikgu. Kau jangan.
Dia baru lepas kena vaksin tu cikgu. Kenapa kena vaksin? Oh, okey. Takut cikgu. Okey, takut cikgu. Okey, baik. Ada yang tadi bertanya tentang okey, so thank you. I love you too. Kan? Off record, I love you too. Dah kena kunyit tu cikgu. Suka hati kau je. Nota cikgu, lepas tu baca nota. Dan kita salin. Oh ya ke? Bagi video dengan nota je, lepas tu dia baca nota dan kita salin. Allahuakbar. Okey. Nervous cikgu. Okey. Baik, so gunakan kelas kita ni untuk bertanya apa saja dan untuk bahagian belakang ni sebenarnya nota ni, sebenarnya bahagian belakang ni ada soalan-soalan seperti soalan 1. Okey. Cikgu nak mohon kepada kamu untuk boleh mulakan jawab soalan 1 ni. Okey, soalan 1 dengan soalan 2 ni. Dan jawapan pun sebenarnya dah ada dekat tepi tu. Tapi cikgu nak kamu tuliskan dia punya jawapan supaya kita nak tengok bentuk ayat yang kamu buat. Okey, macam mana kamu buat ayat jawapan. Itu paling penting. Okey, itu paling penting. Jadi hopefully kamu boleh buat. Dan nanti kita akan semak lah sama-sama jawapan dia macam mana. Kalau boleh snapshot dan hantar kat cikgu pun lagi bagus. Lagi bagus. Itu terpulang pada idea kamu. Ada briefing dengan management. Kau ni kan macam ngalakkan orang besar-besar lah kau ni. Kan? Tapi rasanya kalau korang on cam lagi bagus. Okay. Jadi on cam lagi bagus lah. Okay. Baik. So hopefully kita dah fahami tentang nasionalisme di 3 negara tadi. Dan cikgu harap ianya memberi manfaat kepada kamu lah semua ya. Okay. Baik, so itu sahaja pada hari ini. Cikgu nak ucapkan selamat untuk menjamu selera dah lunch time ni. Okay, jadi selamat menjamu selera. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada next class. Okay, I love you all lah. I love you too. I love you too lah Khairul Nakib. Okay, so assalamualaikum dan bye-bye. Selamat Cikgu, malam. next class Isnin kan cikgu? Okay, Okay cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Afif. Ya, sama. Cikgu pernah ajar kursus kan cikgu kan? Tak pernah. Ajar kursus? Tak pernah. Cikgu tak pernah ke buat kursus? Cikgu tak pernah ajar kursus ke? Offer. Tapi cikgu selalu pergi kursus. Tapi tak pernah ajar kursus. So, hari tu ada hari tu ada offer untuk ajar masa PT3 tapi malangnya COVID dan juga PT3 telah dibatalkan maka tak sempat nak buat. Kan betul bang? Ya betul. Ya betul. So itulah yang berlaku sebenarnya. So bang, kata tak sihat kenapa bang? Tak ada, sihat je. Saja saya kata sihat. Tak sihat. Okay. So bagus. Nanti kita akan cari barang sama-sama lah. Barang banyak tak lengkap tu. Itulah. Itulah. Semalam kan abang menang Scream. Serius ah? Ya. Okay. Main game apa? Scream PUBG lah. Scream PUBG? Menang macam mana tu? Menanggung ke menang? Menang nombor 1 lah. Serius ah. Okay. So, masuk lah yang SBP ni Scream tu. Lawan lain. Oh ya ke? Korang kalau nak scream, korang scream lah dengan Farid Nazmi, tanya dia. Macam mana? Kalau dia kata okey, hujan lah. Game saya main tak ada tournament lah cikgu. Oh, tak ada tournament tak, bagi cikgu kan, itu memang kebebasan kepada Farid Nazmi sebab dia memang kalau dia nak main apa pun, it's up to him lah sebenarnya. So kebebasan lah tu. Main lain boleh lah cikgu kan. Okay, so mati-mati ingat Aisyah buka cam. Takkanlah Aisyah nak buka cam. Tapi kalau Aisyah betul-betul muka macam tu, memang yang berduyun lah PM tepi tu nanti. Okay. Kan? Aisyah, itu gambar kamu ke? Mau terbakar rambut. Mana boleh online time-time blackout. Itu kan masa kita gambar blackout tu. Okay. Dan dengan rambut, baru potong rambut Dan? Lawa fit Dan. Okay.
Okey, untuk pengetahuan kamu, saja nak berkongsi bahawa banyak perkembangan terbaru yang akan kamu lihat pada bulan 3 dan bulan 4 nanti, di mana akan munculnya akademi akademi Cikgu Rafi dalam bentuk website, akan bentuk website. Yes. Rajuk lah. So macam tu, dan juga kita ada Ayah file tu. kita tengoklah ada tu. Dan juga kita ada banyak lagi sebab kita dah ada team, which is team tu yang ada yang videographer, ada yang juga website designer. So cikgu dah kumpulkan team dan diorang dah mulakan kerja. So kita tunggulah nanti. So kita akan keluarkan goodies, keluarkan banyak yang berkaitan dengan ada merch itulah. lah. Ada merch. Cikgu Rafi. Okay. Baik. Buat hoodie ke? Buat hoodie. Ya, itu pun ada. Hoodie pun ada. Hoodie pun ada. Golok lah tengah. Yes. Lawa cikgu, saya nak beli lah. Dan juga kita akan keluarkan juga tanjak yang versi yang Cikgu Rafi punya pun ada. So tudung cikgu, tudung. InsyaAllah tudung pun ada, insyaAllah. Sebab spender sekali. Spender terkorak kau. Kan? Spender kan aku buat G-string. Kau nak pakai? Pakai. Boleh je cikgu. Kan? Cikgu buat headband. Okay, kurta. Bagus kurta. Sebab kita dah ada team. So kita punya step adalah itu. Kita nak buat yang itulah. Ya, earpods banyak lagi. Cikgu buat mousepad boleh ke? Untuk saya je lah. Banyak. Sebenarnya goodies ni banyak idea. Bini dah style ke? Okay. Pomade laptop. Yeah. Okay, so Hana kata kenapa tak ajak korang sebab macam kedai lah, bukan kelas ni. Yeah. So ada mostly kelas, tapi dia ada goodies lah, satu bahagian goodies lah. So itu semua akan keluar nanti, di mana dan kita akan go for big, insyaAllah 2021 dan 2022 akan keluar big. So insyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi kita nak jadikan dia sebagai household name lah. So untuk itu, so tunggu. Mana tahu nanti Cikgu Rafi pecah market US kan. Gila lah. Itulah. Mana tahu. Betul. Sponsor team gaming kan. Tengok fashion runway kan. Tengok merch Cikgu Rafi. Apa terkolok tengah Rafi. Kan nanti Numpang bangga cikgu. Model pakai tanjak kan. Jalan kat depan. Model ambil Nafi Rafi. Tengok Kylie Jenner apa yang terkolok cikgu. Tak apa, kita akan tunggu dulu apa yang abang Long kita nak bagi idea. Mungkin Faris bang ada idea nak bagi tahu kan? Mungkin nak share apa-apa idea. Kalau boleh ada idea ke? Tak ada, tapi kalau ada model boleh lah bagi abang model. Allah. Nak juga jadi model. Aduh yai. Alright, buat alas kata. Okay, kalau katakan macam Hana sebenarnya, okay, bukannya cikgu tak nak minta tolong para pelajar form 4 ni, tetapi kamu lebih baik fokus kepada belajar, dan tim cikgu ni adalah tim yang cikgu kumpul kerana mereka dah habis SPM. Mereka akan mulakan kerja selepas habis SPM. So diorang ni adalah Form 5 Pro Max ni. So mereka ada bayaran. Jadi kami boleh tolong lah lepas SPM. InsyaAllah, cikgu akan buka tim ni every year untuk berganti-ganti, untuk invite siapa-siapa yang boleh masuk. Ya, sebab kita go for nak buat seminar, kita nak buat bengkel after this. So kita perlukan ada tim-tim yang akan organize. So saya manager cikgu. Kau tak habis-habis kau manager kau kan. Jana saya pun nak jadi manager. Rafi punya manager pun dia nak jadi. Ni cikgu punya manager lah, pula ni cikgu. Saya catering. Budak pergi bengkel mesti kena makan. Saya pandai pilih menu sedap-sedap. Pilih lah, bukan buat. Pilih je. Itu kan catering tu. Itu kan catering ke. Catering tu lah yang keluar pi mamak. Kan. Diana rasanya memang bab makan memang boleh serah pada dia lah. Yes. Kalau Hana ni kalau bahagian organize mungkin boleh lah. Hana dengan Nurin Aisyah ni boleh lah design buat cikgu. Kalau saya apa cikgu?
Saya Mana? dengan Nafi mengajar itu kan. Apa dia? Saya dengan Afif apa? Tak, Nafi memang Ajar budak Nafi Man kita boleh more tu untuk buat apa bahagian Iklan. website promotion ke apa semua kan. Tapi Itu kalau cikgu yang saya, Afif, saya cikgu. mengajar itu kan. yang Cikgu kalau saya yang Afif ni mengajar. memang cikgu dah bayangkan dah. Afif ni Ajar. memang paling baik. Maskot. Kita berikan dia yang kalau dekat depan kedai tu ada maskot yang dia berdiri macam tu kan. Yang so dia kena buat Cikgu macam tu lah. Tak, Boleh. pakai yang Macam- kostum maskot Macam ditiup angin tu kan. Oh, Dia macam cikgu. tiup angin. Dia macam tu. So dia kena buat macam tu Letak jugalah. apik sekali cikgu baru kembar dia orang kita. Letak kiri kanan So dua-dua macam tu kan. Wah, So status jatuh teruk. tak ada. Gurau Pergi lah. presentation Cikgu. depan ada kembar tengah menari. Yes, Yang hospital. bagus tu attention. Orang datang. Ah. Kita bayang. Kita Orang kena orang lain nak daripada tengok. lain. Pelik tu. Tapi betul lah Tapi Anak jangan kata tiba-tiba tiba-tiba gaduh depan pintu. Macam tu gaduh depan pintu. Masak. Cikgu, jadual kelas saya dengan kelas Ya Nurin Allah. kan. Sampai pukul 3 je. Oh ya ke? 3:30 kelas online. Oh ya, hari ni. Tak hari Isnin ni. Oh yo. 7:30, 3:30. Oh ya ke? Ya ke? Satu Sama lah Dulu saya. lagi boyak pukul 7. Kalau You yang do? banyak kelas ni, cikgu syorkan apa tahu? Kamu bergerak. Mungkin satu kelas di dalam bilik, satu lagi kelas di ruang tamu, satu lagi kelas lagi di Saya buat luar. macam tu. Buat Satu macam kelas kat IOI. IOI, lepas tu satu kelas lagi dalam kereta, satu lagi kelas lagi dekat apa Kat dekat tempat lain kampung. semua kan. Kat kampung. So Banyak bagus kat duit tu. kau Nafi. Telefon sehari. Menarik ke ah? Sehari telefon Dia 3 kali. kita record. Serius ah? Ha ah. Oh ya ke? Kita Oh, okay. record.